Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia membuat kenyataan rasmi dan juga sidang media berkenaan tentang perkembangan terkini COVID-19. Apa yang perlu difahami dan juga apa yang perlu untuk kita kuni adalah berkenaan tentang penjagaan kendiri dalam kita menghadapi COVID-19 ini dan juga menyesuaikan diri dalam kehidupan kita untuk menghadapi COVID-19. Jadi, kesedaran mengenai COVID-19 Tanya Terus akan mewahanakan perihal itu pada hari ini. Ya, sementara beberapa tahun kita menghadapi COVID-19, pastinya kita sudah tahu bagaimana untuk menghadapi pandemik ataupun COVID-19 ini dan bagaimana untuk kita menyesuaikan diri kehidupan kita dengan COVID-19. Untuk Tanya Terus pada hari ini, saya bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Azman Yaakob yang juga merupakan pakar perunding perubatan kesihatan awam dan pengarah bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Datuk? Terima kasih. Terima kasih bersama kami. Datuk, sehingga setakat ini dan juga berkolerasi daripada pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, bagaimana perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia, Datuk? Okey, terima kasih Is. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih di atas jemputan ke program Tanya Terus pada hari ini. Pertamanya saya ingin menyatakan bahawa sebenarnya telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri pada tempoh hari. Sememangnya kes yang COVID yang berlaku di negara kita pada masa ini adalah dilihat berada pada trend meningkat. Kenapa kita katakan trend itu meningkat? Yang pertamanya dari segi jumlah kemasukan pesakit ke hospital. Yang kedua, kita berdasarkan juga kepada bilangan pesakit yang mendapat rawatan di ICU. Dan ketiga adalah berdasarkan kepada kematian. Selain daripada numbers yang di-announce oleh Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya berkaitan dengan indikator-indikator yang saya sebut tadi, kebanyakan di negeri-negeri yang memantau indikator-indikator ini, indikator ini sebenarnya berada di tahap rendah ataupun pada tahap hijau. Jadi perkembangan semasa yang kita jangkakan meningkat pada hari ini, insya-Allah akan menurun. Dijangkakan akan menurun pada tahun 2024 iaitu bermula pada Januari. So kita harapkan bilangan kes dapat diturunkan dengan adanya rancangan seperti ini untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat berkaitan dengan kendiri. Ya, bermula 2020 sehingga hendak masuk ke tahun 2024, Datuk, pastinya kita sedia maklum berkenaan tentang penjagaan kendiri, apa yang perlu dilakukan, kontak rapat dan juga isu-isu berkenaan COVID-19 ini. Jadi apa yang perlu ditekankan semula supaya masyarakat tidak alpa berkenaan penjagaan kendiri dan komuniti berkenaan pembasmian ataupun pencegahan dan juga untuk kita mengelakkan diri dari terkena jangkitan COVID-19. Ya, betul Is. Kalau kita lihat pengalaman yang lalu pada pandemik yang lepas, kita dapati bahawa kita telah banyak belajar berkaitan dengan bagaimana untuk mengelakkan diri kita terdedah dengan jangkitan COVID-19 ini. Dan SOP-SOP yang ada yang kita laksanakan pada pandemik yang lepas itu masih lagi valid dan harus diingati kembali dan diamalkan kembali oleh seluruh rakyat Malaysia bagi mengurangkan jangkitan, terutama sekali kepada diri sendiri, ahli keluarga dan seterusnya kepada masyarakat. Yang pertamanya, kita kena pastikan bahawa kita kena jaga higien diri. Dan arti kata lain, kita perlu mengamalkan basuh tangan. Kalau boleh, kita nak basuh tangan kita dengan sabun dan air. Tetapi kemungkinan besar kalau kita berada di premis, kita bolehlah menggunakan air dan sabun. Sekiranya kita berada di khalayak ramai, kita harus menggunakan hand sanitizer. Jadi amalan membawa hand sanitizer bersama-sama dengan diri kita ke mana-mana tu mungkin perlu diamalkan kembali. Kita kena ingat bahawa kita perlu jaga kita untuk kita melindungi bukan saja diri kita, tetapi juga melindungi orang-orang yang kita sayang dan juga sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang lain. Dan yang kedua, kita kena ingat bahawa satu ketika dulu kita semua pakai mask. Kerana apa? Tujuan mask ini adalah untuk mengelakkan dijangkiti dan juga menjangkiti orang lain. Dan dalam pemakaian mask ini, kita kena pastikan bahawa pemakaian mask itu adalah pemakaian dengan cara yang betul. Iaitu kita perlu tutuplah hidung kita dan mulut kita. Dan ini sudah pasti akan dapat mengelakkan
diri kita terkena jangkitan ataupun melalui jangkitan COVID-19 ini, kita tahu bahawa ianya berjangkit melalui airborne. Dia bukanlah airborne tetapi melalui percakapan. Okey. Droplet. Bila kita bercakap akan ada keluar imbasan air dan sebagainya. Itu akan membawa kuman-kuman pada virus COVID ini yang akan masuk melalui sistem pernafasan kita. Okey. Jadi dengan adanya pelindungan penggunaan mask ini, dia akan dapat melindungi diri kita daripada dijangkiti. Dan sekiranya kita bergejala, kita harus menggunakan mask ini sebab ia juga dapat mengelakkan kita menyebarkan COVID-19 virus ini kepada orang-orang lain yang kita berdepan. Pemakaian face mask di tempat-tempat sesak atau tempat awam, apa pendirian KKM untuk polisi ini? Okey, pada masa ini kita galakkan apabila kita berada di tempat yang ramai. Contoh kalau kita berada di perhimpunan ramai. Acara-acara besar. Kita berada di tempat-tempat yang sesak, di supermarket, di pasar. Malahan kalau kita berada di rumah ibadah, di surau, di masjid, tempat yang ramai, kita digalakkan menggunakan face mask. Jadi kita tidak kata ia mewajibkan, tetapi digalakkan sebab seperti mana yang saya katakan awal tadi, dengan adanya amalan menggunakan face mask ini, kita dapat mengelakkan diri kita insya-Allah daripada dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Jadi sebagai contoh, ada yang mereka bertanya, adakah mask ini perlu digunakan juga apabila kita menaik kenderaan awam, public transport, seperti bas, LRT. Kita sebenarnya, KKM menggalakkan setiap individu yang menggunakan public transport ini untuk menggunakan face mask. Apatah lagi kalau bergejala? Ya, kalau bergejala sebenarnya memang wajib. Mereka yang bergejala, sama ada bergejala ringan seperti sesama, demam, sakit tekak ataupun sakit-sakit badan, seperti seolah macam kita dijangkiti viral fever. Kita panggil arthralgia, myalgia. Kita diwajibkan sebenarnya menggunakan face mask. Sebab keyword dia, kita jaga kita tak nak menjangkiti orang lain. Kita jaga komuniti kita. Yang berbagi Datuk, seketika nanti kita akan juga memperjelaskan berkenaan kesedaran dan juga penjagaan kediri dalam kita mendepani dan juga hidup bersama dengan COVID-19 ini. Semuanya seketika nanti dalam Tanya Terus. Bersua kembali Tanya Terus yang berbagi Dr. Azman. Kesedaran mengenai COVID-19, kita dahulu mendengar akronim 3W, 3S dan sebagainya. Jadi apa yang boleh diperjelaskan berkenaan penjagaan kendiri yang diguna pakai di peringkat antarabangsa ini, Datuk? Betul, Is. Kalau kita lihat pada satu ketika dulu, memang famous 3W, 3S. Kita perlu mengamalkan 3W. Apa itu W itu? Wash, wear and want. Dan of course kita perlu elakkan 3S. Apa 3S tu? Kita elakkan tempat yang sesak. Kita elakkan berada di secara rapat-rapat, sempit-sempit. Dan kita elakkan bersembang secara rapat. Jadi amalan 3W dan juga elakkan 3S ni saya rasa perlu ditekankan balik di dalam masyarakat kita kerana ini adalah merupakan satu fundamental bagi kita mengawal jangkitan COVID-19 ini. Kalau kita dapat amalkan yang 3W ini, sebenarnya yang kita sentuh di awal-awal tadi berkaitan dengan penggunaan mask, hand hygiene, basuh tangan menggunakan air, sabun dan juga sanitizer, insya-Allah kita boleh mengurangkan kitaran jangkitan di kalangan masyarakat kita. Dan of course dalam masa yang sama kita cuba elakkan sekiranya tak ada tujuan untuk kita pergi ke tempat-tempat ramai, tempat-tempat yang sempit. Kalau boleh kita elakkan. Terutama golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas. Sudah pasti. Di kalangan kanak-kanak, di kalangan ibu mengandung, warga-warga emas dan mereka yang mempunyai comorbidity seperti kencing manis, penyakit buah pinggang, obesity, yang mana kita tahu sekiranya kita mempunyai penyakit-penyakit kronik ini, tahap imuniti kita agak rendah berbanding dengan mereka yang normal. Jadi kita kurangkan risiko tu. Bagaimana nak kurangkan risiko? Kita elakkan kita pergi kepada tempat-tempat yang sesak dan ramai ini. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh mengelakkan diri kita daripada terdedah kepada COVID-19 ini. Dan kita tidak akan masuk di dalam statistik
COVID-19 negara kita. Ya. Itu yang penting. Ya, ringkasnya, kehidupan masih berjalan seperti normal. Ekonomi masih bergerak seperti biasa. Cuma kita perlu lebih berhati-hati dalam kita menjalani kehidupan ini dalam aspek kesihatan yang lebih terperinci. Ya? Betul, Datuk? setuju. Setuju, Is. Datuk, bagaimana pula dengan penggunaan aplikasi MySejahtera dan juga mungkin kuarantin di rumah yang digunakan pakai pada ketika ini, Datuk? Okey, pada masa ini MySejahtera masih aktif. Ya. Di mana sekiranya mana-mana rakyat ataupun pesakit bergejala dan mereka test RTK, dia dapati positif. Dan mereka perlu melaporkan keputusan RTK tersebut di dalam MySejahtera untuk melayakkan individu tersebut mendapat HSO. Perintah HSO. Dan HSO ni masih lagi, Home Surveillance Ordinance ni atau Home Quarantine ni masih lagi berkuat kuasa. Jadi tempoh kuat kuasanya adalah 5 hari. Di mana ianya bermula pada hari simptom pertama pesakit alami gejala tersebut. Jadi sekiranya pesakit yang positif RTK melapor di dalam MySejahtera, mereka layak untuk erti kata lain berehat di rumah. Dan sekiranya mereka bekerja, boleh memaklumkan kepada majikan mereka bahawa mereka adalah positif COVID-19 dan diarahkan untuk berada di rumah. Tapi apabila berada di rumah, kita kena pastikan bahawa kita terus mengamalkan 3W tadi. Iaitu masih lagi menggunakan mask dan berada dalam bilik yang berasingan dengan ahli keluarga yang lain dan elakkan juga bersembang rapat dengan mereka. Kerana apa? Kita khawatir kalau mereka tidak mengamalkan 3W ini di rumah, kita khawatir anggota lain yang berada dalam rumah tersebut akan mendapati jangkitan COVID-19. Jadi kita perlu ingat perkara itu. Hand hygiene tetap diteruskan. Ya. Apa alternatif rawatan yang diberikan oleh KKM kepada mereka yang terjangkit ataupun simptomatik dengan COVID-19 ini, Datuk? Okey, sekiranya pesakit itu bukan daripada golongan rentan, yang bukan daripada golongan yang berisiko tinggi, rawatan kendiri ataupun isolasi di rumah itu memadai. Tetapi kalau mereka yang mempunyai, seperti mana yang saya maklum awal tadi, mempunyai penyakit-penyakit NCD ataupun non-communicable disease tertentu, seperti diabetes, renal failure, hypertension, stroke dan sebagainya, dan mereka ini merupakan golongan yang berisiko tinggi yang mana kemungkinan besar imuniti badan mereka tidak begitu tinggi seperti mana mereka yang pesakit, seperti mana rakyat-rakyat normal biasa. Mereka ini boleh pergi mendapatkan nasihat di klinik-klinik kesihatan untuk mendapatkan antiviral yang spesifik untuk COVID-19 iaitu Paxlovid. Okey. Datuk, dalam situasi terkini apakah rakyat Malaysia perlu panik dengan pengumuman dari semasa ke semasa oleh pihak KKM? Rakyat Malaysia tidak perlu panik. Tetapi kita perlu mengambil ingatan dan berhati-hati di dalam setiap aktiviti yang kita nak lakukan. Apabila kita, sebagai contoh, apabila kita dah tahu kita nak pergi ke tempat perhimpunan ramai dan urusan kita itu adalah urusan penting, kita terpaksa berada di situ. Jadi kita ambil langkah-langkah pencegahan, iaitu gunakan mask, kita gunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan kita. Dan apabila kita nak bersembang, jangan rapat-rapat. Kita bersembang dengan menggunakan mask. Jadi kita hadkan aktiviti-aktiviti di tempat yang sesak ini dalam jumlah masa yang paling singkat, yang paling perlu. InsyaAllah. Itu sebenarnya yang dapat mengelakkan jangkitan dan dapat memutuskan rangkaian jangkitan COVID di kalangan masyarakat kita. Peringatan ini bukan untuk menimbulkan kegusaran awam, tetapi untuk memastikan kita sentiasa cakna dan juga tidak alpa berkenaan tentang penjagaan kediri dan juga pencegahan dalam aspek kita mendepani dan juga menangani pandemik COVID-19 ini. Terima kasih yang berbagi, Datuk, kerana bersama kami. Terima kasih pihak KKM kerana bersama dengan kami dalam sesi Tanya Terus pada hari ini. Ingat, kita jaga kita dan juga kita jaga komuniti kita. Terima kasih bersama dengan kami. Iaitu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum.